Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Coba kita bayangkan kalau satu hari Anda mau mengadu pasal gangguan bekalan air yang sudah berbulan-bulan tidak selesai, ataupun jalan rosak depan rumah Anda yang berkali-kali dilaporkan tetapi tetap tiada tindakan. Anda pergi pejabat kerajaan, Anda menghantar surat, Anda menelepon telepon hotline, tetapi akhirnya apa yang Anda dapat? Tiada, hanya diam, hanya habuk, hanya krik-krik suara cengkerik. Tiada respon. Macam cakap dengan tembok, tetapi inilah realiti di Sabah sekarang, kawan-kawan. Jadi, bila Daniel John Jambun, Presiden Change Advocate Movement Sabah, membangkitkan isu perlunya Sabah menubuhkan ombudsman, persoalannya bukan sekadar cadangan kosong. Ia adalah satu seruan besar untuk mengubah sistem pentadbiran yang lama sudah rosak dan penuh dengan skandal. Sekarang mari kita tanya, apa sebenarnya ombudsman ini? Nama dia pun kedengaran pelik, tetapi peranannya sebenarnya sangat besar. Ombudsman ini adalah badan bebas, ditubuhkan melalui undang-undang yang diberikan kuasa untuk menyiasat aduan rakyat terhadap salah guna kuasa, salah tadbir, rasuah, dan ketidakadilan dalam agensi, kerajaan, PBT, ataupun GLC. Dalam bahasa mudah, ombudsman ini macam watchdog rakyat. Dia tidak tunduk pada arahan eksekutif. Dia tidak boleh diarahkan oleh menteri untuk menutup fail. Dia berdiri untuk rakyat, memastikan ketelusan, memastikan accountability, memastikan tiada siapa boleh main kotor di belakang tabir. Tetapi masalahnya di Sabah kita masih ketinggalan jauh. Kalau kita tengok negeri lain, Selangor sudah lama ada ombudsman sejak tahun 2016 lagi. Sebuah badan berkanun yang lapor terus ke Dewan Undangan Negeri. Sarawak pula ada unit integriti dan ombudsman negeri pada tahun 2018 walaupun lebih terikat kepada jabatan ketua menteri dan tidak begitu bebas. Pulau Pinang pun ada mekanisme aduan sejak tahun 2008, walaupun lebih kepada pentadbiran dalaman dan bukan ombudsman yang rasmi. Sabah? Tiada, kosong. Kita masih bergantung kepada Biro Pengaduan Awam Persekutuan ataupun SPRM. Masalahnya, dua-dua ini badan persekutuan dan bukan milik Sabah, dan sering dipersoalkan tahap kebebasannya. Jadi, bila ada kes yang melibatkan orang besar, adakah Anda yakin ia akan betul-betul disiasat sampai habis? Sebab itu, bila cakap pasal Ombudsman Sabah, kita kena kaitkan dengan isu yang besar, yaitu MA63. Ingat, Perjanjian Malaysia 1963 bukan hanya tentang minyak dan bukan hanya tentang hasil tetapi juga tentang autonomi pentadbiran. Kalau Sabah betul-betul mahu kawal nasib negeri sendiri, penubuhan ombudsman ini adalah satu langkah paling berani dan bermakna. Ini tentang memastikan pentadbiran Sabah diurus secara telus dan bukan lagi bergantung pada persekutuan semata-mata. Sekarang mari kita tengok fakta yang tidak boleh disangkal. Sabah berulang kali terpalit dengan skandal kewangan. Dari zaman Yayasan Sabah sehinggalah isu projek jalan raya dan juga air, rakyat sudah lali mendengar berita tentang penyalahgunaan kuasa dan ketirisan. Masalah air yang berlarutan, infrastruktur yang tidak siap-siap, perkhidmatan awam yang sangat lembab. Semua ini bukti betapa perlunya sebuah badan pengawas yang bebas. Ombudsman Sabah boleh menjadi jawapan kepada persoalan lama. Siapa sebenarnya yang akan bela rakyat apabila kerajaan sendiri gagal? Cadangan Daniel John Jambun jelas. Pertama, Sabah kena gubal undang-undang sendiri di DUN untuk tubuh pejabat ombudsman. Dan yang kedua, ia mestilah bebas sepenuhnya lapor kepada DUN dan bukan eksekutif. Bajetnya pula mesti datang dari kumpulan wang disatukan negeri dan bukan dari ihsan menteri. Yang ketiga, pelantikan ombudsman mestilah telus dan bukan orang politik kroni, tetapi dipersetujui secara duipartisan dalam DUN. Dan yang keempat, kuasa ombudsman mestilah luas, bukan sekadar melihat fail kecil tetapi boleh masuk siasat agensi negeri, PBT, GLC, malah kontraktor yang pegang projek rakyat. Dan yang terakhir, rakyat Sabah sendiri perlu diberi kefahaman tentang hak mereka.
bahwa mereka boleh membuat aduan bila ditindas ataupun apabila berdepan dengan pentadbiran yang gagal. Sekarang saya ingin ajak Anda untuk pikir sekejap, kalau ombudsman ini betul-betul ditubuhkan, apa yang akan jadi? Adakah semua masalah Sabah akan selesai serta-merta? Sudah tentu tidak, tetapi ia akan menjadi satu langkah besar ke arah ketelusan. Bayangkan, kalau ada proyek jalan yang gagal, kontraktor boleh disiasat secara bebas. Kalau ada pegawai kerajaan main rasuah, rakyat ada tempat untuk mengadu tanpa rasa takut. Ombudsman ini akan menjadi simbol bahwa Sabah serius tentang integriti. Tetapi disinilah muncul persoalan kontroversi yang besar. Beranikah pemimpin Sabah menubuhkan ombudsman yang benar-benar bebas? Sebab kalau ombudsman ini ditubuhkan, ia bukan sekadar kacau orang bawahan. Ia akan menggugat kepentingan orang besar, kontraktor kroni, malah mungkin juga orang politik sendiri. Adakah ahli politik Sabah sanggup tubuh satu badan yang boleh menyasat mereka sendiri? Ataupun adakah ombudsman ini hanya akan menjadi slogan politik tanpa tindakan? Dan lebih besar lagi, kita perlu tanya, kalau Selangor boleh, kalau Sarawak pun sudah ada walaupun separuh jalan, kenapa Sabah masih tiada? Adakah ini menunjukkan pemimpin Sabah lebih takut kehilangan kawalan daripada berani melaksanakan reformasi? Atau adakah mereka lebih selesa bergantung kepada institusi persekutuan kerana ia memberi ruang untuk menyembunyikan kelemahan sendiri? Nah, disinilah letaknya dilema sebenar. Ombudsman ini bukan sekadar birokrasi tambahan, ia akan menjadi game changer dalam politik Sabah. Tapi kalau dilaksanakan dengan separuh hati, ia hanya akan menjadi satu lagi pejabat yang makan gaji buta. Jadi persoalan kita pada video kali ini, adakah rakyat Sabah akan terus dibiarkan menjadi mangsa sistem pentadbiran yang lembab, atau adakah pemimpin berani mengambil langkah radikal untuk menubuhkan ombudsman bebas? Dan lebih pedih lagi, kalau ombudsman ini benar-benar ditubuhkan, adakah ia akan selamat daripada campur tangan politik? Atau akhirnya akan menjadi seperti SPRM, nampak gagah di atas kertas tetapi hilang taring bila berdepan dengan orang yang berkuasa? Jadi saya ingin tanya kepada Anda semua yang sedang menonton, kalau Sabah benar-benar menubuhkan ombudsman, adakah Anda percaya ia akan bebas? Ataupun Anda rasa ia hanyalah wayang untuk tunjuk Sabah ini progresif, tetapi sebenarnya masih lagi dikawal oleh orang politik? Coba tinggalkan pandangan Anda di bawah, di ruangan komen di bawah, sebab ini adalah persoalan yang boleh menentukan masa depan pentadbiran Sabah. Dan ingat, isu ini bukanlah isu yang kecil. Ombudsman adalah tentang hak rakyat, tentang ketelusan, tentang masa depan anak cucu kita. Kalau Sabah gagal tubuhkan ombudsman, kita akan terus ketinggalan di belakang, jadi negeri yang asyik ulang masalah sama tanpa penyelesaian. Tetapi kalau Sabah berjaya menubuhkan ombudsman yang betul-betul bebas, ia boleh menjadi titik perubahan yang rakyat tunggu selama ini. Jadi sekarang saya ingin cabar Anda semua. Adakah Anda percaya pemimpin Sabah berani tubuhkan ombudsman, ataupun Anda akan rasa yang mereka ini akan terus main selamat demi kuasa politik mereka? Coba tuliskan jawaban Anda, sebab perdebatan ini kita kena terus hidupkan. Jangan sampai kita jadi mangsa sistem yang menindas kita selama-lamanya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu soalan panas. Ombudsman ini adakah ia akan menjadi harapan sebenar rakyat Sabah, ataupun sekadar satu lagi janji manis politik yang akhirnya terkubur macam ME63 yang masih belum selesai sampai hari ini? Anda fikirkan. Kalau Anda mahu lebih banyak pendedahan kontroversi seperti ini, pastikan Anda subscribe ke channel ini Currents VMY, tekan butang lonceng dan jangan lupa untuk share video ini supaya lebih ramai orang Sabah tahu akan hak mereka. Kita bukan hanya bincang, kita bongkar. Jadi, jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dan ingat kawan-kawan, jangan mudah ditipu oleh janji-janji manis politik. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian, terima kasih semua.